Okey, dah record dah kan? So dengar Dengar ke? Dengar semua dengar. Alright. Sorry. So first of all, apa yang kita nak tahu hari ini adalah SNR. Okey. Asyik, kat asal asyik terkeluar. Line awak slow kot. Awak cuba check line internet awak. Okey tak okey? Okay, so first kali apa yang korang perlu tahu tentang support dan resistance. Okay, benda ni paling penting dalam trading Korang kena tahu apa benda ni. So support ni okay, kita cerita sikit bentuk-bentuk support macam mana. Okay, ramai tak tahu ni. Cerita sikit. Okay, ini adalah contoh support. Okay, mungkin ramai dah tahu, tak apa. Kita tunjuk mana yang tak tahu. Okay, cerita sikit. Korang nak tak saya buka background lagu sikit kat belakang? Macam bosan je tak lagu. Nak tak? Tak nak? Tak nak nyanyi saya nyanyi? Okey, tak apa. Ramai tak nak Okey, tak apa. Okey, tak apa. No problem. Okey, tengok ni. So, ini adalah support. Dia berbentuk macam ni Ni berbentuk. So, macam nak tanda support ni, dia macam ni. Tengok tanda bawah ni. Daripada body sampai shadow terakhir. Saya kenakan color lain Ni. Okey. Mana color resistance dia pula adalah macam ni. Dia senang je. Okay, ngam. Okay, ini adalah resistance pula. Macam nak tanda dia, dia terbalik support sini, dia punya resistance pun sini. Sini kita buat. Tekan warna hijau. Okay, korang wajib kena tahu pasal benda ni. Tok, sekawan saya tak dapat masuk. Cuba try sekali masuk. Cuba try sekali lagi. Okay, korang yang ada buku, sila tulis lah jangan mengharapkan rekod jangan mengharapkan rekod daripada kita. Memang kita rekod tapi make sure tulis salin bagi cepat senang faham. Okay ni. Alright, jap Okay. Ini adalah resistance. Resistance pula. Okay, ini adalah resistance. So mana yang tak tahu basic, inilah support dan resistance macam ada bentuk dia. Right? Support adalah yang color biru ni, color biru ni dia menaik. Okay, dia menaik besar. So kita ada petanda support and dia kena close satu level sama bawah Nanti siapa yang dah tangkap gambar tu ataupun tulis, sila buat tulisan dia adalah dia kena perlu tutup sama rata di bahagian bawah. Tengok ni sama rata ni. Right? Dan membentuk satu candle buy yang kuat. Ini kita panggil sebagai support. Kalau resistance pula dia terbalik. Okay, dia close sama rata di bahagian atas. Okay, dan membentuk satu candle cell yang besar, momentum. Okay, tak boleh juga top, tak boleh apa. Kawan saya dah cuba PM admin, cuba suruh dia PM admin. Cuba minta dia PM. Nanti admin akan bagi tahu kenapa. Cuba PM lah. Okay. So dekat sini, ini adalah bentuk resistance dan ini adalah bentuk support.
So kita buat zone macam ni Zone, contoh saya buat sekali lagi, kita perlu ambil daripada penutup yang tertinggi ni, dia punya closing price sampai shadow tertinggi. Contoh ni yang warna biru ni dia yang paling panjang, kita ikut je panjang tu. Faham? Okay. Kalau yang merah ni pula yang panjang, kita ikut ni merah ni yang panjang. Sama juga macam pie. Alright, semua dah salin dah? Semua okey? Sebab kita nak masuk to the real picture. Semua dah ke? All done? Dah Ulang ayat banyak kali tu. Ulang banyak kali? Okey, saya ulang sekali lagi Saya ulang sekali lagi. So, support ni adalah tempat untuk kita buy. Closing harga dia kena sama dengan sebelah. Nampak? Closing harga dia sama dan membentuk satu candle buy yang kuat. Kita panggil dia sebagai support. Dan juga resistance pula, dia membentuk satu harga tutup di atas, di bahagian atas. Dan juga membentuk satu candle cell yang besar. Itu petanda dia adalah resistance. Itu sahaja. Dan cara kita marking dia punya zone adalah daripada body close, nampak daripada sama rata tu sampai ke shadow bawah. Macam ni. Okay. So sama juga macam resistance. Cuba dah salin Kita akan teruskan dengan benda yang lain. So, semua salin sekali ni. Salin sekali, jangan malas-malas. Tok, nak tanya sikit Tok. Apa dia? Tanyalah. Apa maksud shadow tu Tok? Shadow tu adalah last harga yang telah ditetapkan. Closing price tu maksudnya dah confirm harga tu. Shadow tu dia tengah dalam perbincangan lagi. Faham tak? Yang dia dah tutup tu, dia adalah harga yang dah dikonfirmkan. Mantap. Oh, Chelsea. Power. Okay, Tok nak tanya sikit. Apa dia? Tanya dulu sebelum saya start belajar ajar ni. Tanya dulu. Apa nak tanya? Kiranya tunggu 2 candle. Bukan. Nanti kita explain. Pasal benda tu nanti kita explain dalam kelas. Kejap lagi. Wick dengan shadow sama ke? Betul. Wick dengan shadow sama. Tok, kenapa panggil Tok? Suara muda. Oi, saya pakai awet muda. Pakai jamu banyak. Okay? Alright. So, itu saja soalan dia. Okay. Sini pula. Okay. Ini kita namakan sebagai resistance. Okay, bahagian di atas resistance. Contoh. Ni resistance. Ini adalah resistance. Okay. Dan ni adalah support. Right? Ni adalah support. Okay, contoh. Okay, kita akan bermula sekarang daripada support. Kita bagi contoh. Okay. Kalau ada sampai support ni, nak tak nak, dia kena sampai resistance. Faham? Dia kena sampai resistance. Dia kena cari resistance. Okay. Kalau dekat resistance ni ada harga yang telah dikonfirmkan, dia akan turun sampai support. Right? And then kalau ada lagi support ni ada buy, dia akan naik sampai atas. Kalau price buy tu terlampau kuat, dia akan pecahkan zon kawasan sell ataupun kita panggil sebagai resistance. Dan apa benda yang price ni akan buat, dia akan datang balik ke dalam tempat resistance kita yang telah dipecahkan, lepas tu baru dia naik. Faham? Okay, dia akan buat satu lagi, baru naik. Sampailah resistance. Okay, kita tengok flow dia macam mana. Kita tengok flow dia macam mana dengan saya dulu. Nanti kita akan explain.
Okay. So, apa yang korang boleh nampak dekat sini, ini adalah resistant. Okay. Ni semua yang besar-besar semua ni kita panggil dia sebagai major SNR. Perjalanan besar. Okay, perjalanan besar ni siapa pandai? Siapa tahu? Dekat time frame mana kita nak tengok major SNR ni? Dekat time frame mana kita nak tengok major SNR? Siapa pandai jawab? Jawab, kita tak nak senyap kat sini. Okay. Dekat major SNR di time frame H4 ke atas. H1 semua tu dia bukan perjalanan besar. H1 tu adalah perjalanan kecil. Dia H4 ke atas. Alright? Dan korang nak tahu yang kecil-kecil ni sebelum perjalanan nak ke atas ni, ini adalah time frame rendah. Macam contoh H1 ke bawah. So benda ni saya akan buat satu kotak. Saya bukan buat satu kotak. Kita akan buat color lain. Kita akan buatkan dia warna hijau. Okay. Yang korang nampak ni semua ni, ini semua lower time frame punya effect. Yang ini, faham? Dia adalah halangan kecil sebelum nak sampai ke kawasan major. Faham? Ni pecahan-pecahan ni, contoh dekat sini perjalanan besar. Dia nak naik ke atas tu, dia kena lalu juga jalan kecil, betul? So lepas dia nak jalan ke jalan kecil tu, dia baru nak bergerak ke jalan besar. Kena ingat tu je. Tok nak tanya dulu SNR ni kita akan buat di time frame berapa? Buat time frame H4 ke atas. Kita akan belajar dengan H4. Tu kotak minor SNR tu pun telan shadow. Sama je. Nanti korang akan nampak. Saya dulu. Okay? So, siapa yang dah salin? Dah salin? Ada yang dah salin dah? Sebab hari ni kita akan backtest lah. Kita akan backtest dua currency. Okay, kita akan backtest dua currency. And korang boleh nampak sendiri macam mana benda ni. Okay. Dan keyword yang saya nak ajar kat korang, mana nak jumpa dia punya SNR ni, hint dia senang je. Korang boleh nampak ada laluan kosong ataupun rejection yang banyak di kawasan tersebut. Okey, amat besar pula. Sekejap saya kecilkan sikit. Okey, ini key hint dia. Kau boleh tulis. So market structure-nya uptrend dulu dan hit major resistance sekali dan yes, betul. Kalau ada something yang happen dekat atas tu, dia akan turun. Okay. So, tak semestinya, okay saya cakap tak semestinya, contohnya, major SNR ni dia resistant betul. Major resistant. Dia nak naik atas, ini dia memecahkan kawasan sell menjadi buy kan. So daripada instead of resistance dia menjadi support. Dan dia menaik suddenly sampai major, sampai minor. Boleh je harga dia tolak kebalik macam ni. Dia boleh je tolak kebalik. Faham? Daripada sini instead of dia naik atas, dia menurun ke bawah. Dia pecahkan balik zone ni. Sebab apa? Sebab apa? Minor ni adalah zone daripada higher time frame. Boleh jadi juga. Understand? Dia dah ada rejection confirmation from higher time frame. So possible je main ini dia menolak ke bawah. So korang kena faham structure macam mana lah. Sebelum nak tahu tu saya akan ajar. Senang je. So semua dah salin dulu. Semua dah salin ke? Sebab kita akan backtest lah. Kita akan backtest dua currency yang bagi korang adalah currency yang favourite korang kot. Tapi bagi saya, korang nak belajar first jangan pakai currency ni lah. Okay. Dah Okay, jom kita masuk ke dalam chat. Okay, contoh. Kita pergi ke gold. Okay, kita pergi ke gold. Kita ambil structure pada sini lah. Structure pada sini. Untuk pergerakan dia ada link dan dengan dia. Betul. Macam baru-baru ni. Ni gold ni jatuh kan? Ni because of sebabkan news lah ni. Ni news daripada vaksin. Dia orang kata vaksin dah nak siap kan. So gold,
mencanak ke bawah. Ni sebab news lah ni. Okay. So, macam mana korang nak tahu macam mana nak buat major SNR ni? Simple. Korang ambil satu gambaran besar macam ni. Okay, buat satu gambaran besar macam ni, cukup. And apa yang korang nak buat dekat sini adalah korang akan start menilai satu persatu. Macam contoh, nampak ni, ini adalah harga apa? Harga tertinggi, betul? Harga tertinggi ni merupakan harga sell, betul tak? So sini kita boleh tandakan satu zone resistance. Macam contoh kat sini. Okay, ini adalah zone resistance. So dekat sini pun korang boleh nampak ada berlakunya kawasan breakout. Okay, saya tandakan semua yang warna hijau ni lah major. Sekejap. Tandakan major ni. Okay, major ni semua kita buat color hijau. Okay, kita cari lagi apa yang kita boleh jumpa. Okay. Alright. So, daripada sini, okay, ini yang kita namakan sebagai major. Okay, senang je major ni nak cari. Boleh untuk buat bulat candle mana yang breakout. Oh, boleh. Ni. Okay, kita start dari atas. Untuk makin dengan teks yang sama nak access. Teks. Oh. Okay. Oh, macam ni buy lah. Sekejap. Kalau kat tengah-tengah ni banyak pecahan, saya buat merah lah Sebab dia resistance bukan support, support bukan resistance support. Macam tu lah. Okay. Faham? Okay, faham. Okay, ni teks yang major major. Alright. So, key hint macam nak cari major ni simple je. Kalau korang nampak kat sini, dia ni dah resistance paling tertinggi. Kita tak nak cakap apa. But the next one kita nak cari, kita nampak tak dekat kawasan ni dia macam satu highway. Straight je, nampak tak? Dia macam ada rejection dekat sebelah sini. Ini kita panggil sebagai major. Okay, dan yang ini juga sebagai major, nampak? Dia sebab apa? Ni kan daripada support break become resistant, betul? So dekat kawasan ni nampak tak? Ada penuh rejection dekat kawasan tersebut. Ini kita panggil sebagai major. Faham? Okay, dekat sini paling bawah lah support. Kita sediakan support. Simple sahaja. Ini kita namakan sebagai major SNR. Faham? Nampak tak ada highway dia? Nampak ada jalan straight tu? Macam ada pecahan banyak kat tengah ni. Okay, so ada orang suruh bulatkan je, saya boleh bulatkan. Ni adalah resistance. Ini adalah support. Become resistance. Ni adalah resistance. Nampak? Ni dia break daripada tempat sell tu. So ni jadi apa? Lain pula. Okay, so yang ini apa pula? Ini adalah support become resistance, resistance become support. Nampak gila banyak pecahan kat sini. Ini semua pecahan-pecahan ni. Korang boleh tengok sendiri. Dan ini adalah support. Alright. Siapa dah tandakan. Sebab nanti saya nak delete balik benda ni. Kita nak delete. Ini major. Dah Okay. So, saya nak tunjuk sikit macam mana korang nak tahu. Tengok ni. Okay, kita cerita pasal major dengan SNR lah. Major ni SNR. Daripada resistance ni, resistance kalau sampai support ni kalau naik, dia akan naik sampai resistance balik. Okay, shadow buy dan sell akan lebih kurang pun sana. Betul. Nanti kalau kau akan faham korang akan faham. Jadi saya akan tunjuk. So dekat kawasan sini, ini adalah namanya perubahan harga. Kalau selagi sampai sini, selagi tu dia akan bawah. Melainkan kalau dia dah pecah. Kalau dia dah pecah, dia akan buat apa? Dia akan naik sini sikit, dia akan datang sini, baru macam ni. Faham? Dia akan buat macam tu.
Okay. So, sekarang ni itu adalah untuk meja. Dia kena confirm. Price ni kalau apa yang pecah daripada sini, dia kena naik sampai sini. Macam contoh, kejap lagi kita akan tunjuk. So, sekarang ni, saya akan tunjukkan minor pula macam mana. Minor ni yang kecil-kecil. Kau tunggu sampai meja. Yes lah. Floating biru betul. Jangan floating merah, takut orang pening kepala je. Okay. Tengok ni. Okay, hijau-hijau ni saya tandakan yang kecil-kecil Dia kecil-kecil, dia dalam kawasan-kawasan ni. So korang boleh guna mata korang tengok tengok mata saya. Mata saya dah macam sharingan dah. Tengok sikit. Okay, ni kecil. Okay, mana lagi kita jumpa? Dekat sini pun ada, nampak? Nampak? Faham tak? Nampak tak macam saya ambil? Saya cantumkan. Tengok ni, tengok macam ni. Sini daripada starting point dia kan, resistor dia macam berlaku di pertengahan kawasan. Ni kita tarik. Tarik kat pertengahan ni, penuh dengan rejection, nampak? Dia macam ada satu highway je, straight, cantik je, nampak? Okay. Tengok dekat sini, sini pun sama. Ni, nampak? Okay. Mana lagi kita nampak? Nampak kat sini. Cantik tak? Dia ada highway dia. Right? Ini kita panggil dia sebagai minor. Bukan kata kalau sampai minor, okay. Kena fahamkan benda ni. Tengok ni. Macam contoh kan. Price daripada buy, dia kena sampai sell. Betul tak betul? Kenapa price ni dia sampai minor dia naik? Kenapa? Siapa boleh bagi saya jawapan yang paling tepat? Kenapa dia tak sampai support? Kenapa dia sampai terus kepecah ke atas? Kenapa? Siapa boleh bagi tahu? Tadi ada orang dah jawab. So respect high time frame. So daripada H4 ni dia pecah ke atas sebab apa? Tadi ada orang kata suruh fokus high time frame. Oh, asset hunter bukan. Okay, dia sebenarnya dekat dalam daily dah ada. Daily ni dekat dalam time frame daily ni dia dah bagi hint untuk naik. That's why dia naik. Faham? So apa-apa pun korang kena tengok dekat higher time frame. Faham? So benda ni hanya marking korang. Korang dah tahu kalau nak pecah sini, oh dia nak ke mana. Kalau pecah sini dia nak ke mana. Tengok macam contoh sini pula. Resistance, dia sampai tak sampai support? Sampai je. Tapi bila dia pecah macam tu kuat, bermakna higher time frame dah bagi hint. So korang dah boleh tengok dah. Korang dah boleh tengok higher time frame punya hint lagi kuat. Saya turun balik. Nah, dia pecah ke bawah. Tapi kenapa dia tak sampai support dulu? Sebab ada hint lagi. Dia nak sampai ke resistance baru dia nak jatuh balik sampai ke support. So, kalau macam ni, apa yang kita nak buat tu next week? Saya terus nak tunjukkan korang. Apa nak buat next week ni untuk gold? Senang je. Sama ada harga ni nak turun bawah sini, baru naik, sampai mana? Dia boleh pecahkan kawasan sini sebab apa? Pricing telah digunakan. Boleh je jadi. Dia akan naik sampai sini. Faham? Dia boleh naik sampai sini ataupun dia boleh naik sampai sini. And then baru dia buat apa? Baru dia nak turun bawah. Macam tu je, simple. Yang ni saya tandakan color merah. So korang dah boleh tahu apa dia nak buat, apa dia nak buat. So korang kotak ni korang perlu ada supaya korang boleh tengok senang. Faham? Faham tak? Clear tak macam mana? Possible go jatuh. Yes, possible sebab vaksin dah keluar. Vaksin dah keluar, so possible jatuh. Okay? Possible jatuh gold. Sebab apa vaksin dah nak keluar? Macam mana nak identify hint dekat high time frame? Korang tengoklah time frame besar, daily. Tengok daily nanti. Yang minor tak faham. Minor ni, okay, korang nampak okay, saya padam balik. Saya tunjuk minor dengan, korang dah faham kan macam ni juga kan? Semua dah faham ke belum pasal benda ni? Nanti saya akan tunjuk sekali lagi.
Ada yang dah faham dah? Ramai orang ni jawab seorang lah. Siapa yang tak faham, siapa yang faham? Tulis sekarang. Siapa yang faham, siapa yang tak faham. So boleh saya tahu sikit apa yang korang kurang faham. Okey. So balance lah. Ada yang dah faham, ada yang kurang faham. Okey? Okey. So saya tunjuk sekali lagi. Okey? So. Okey, tengok ni. So kita dalam H4 sekarang ni, saya tunjuk sekali lagi, kita dalam H4. Okey, kita ambil satu gambaran macam ni. Kita ambil satu gambaran. Lebih kurang satu page kita lah, macam ni cantik. Okey, kita buat satu gambaran. So, dalam gambaran ni, korang boleh nampak sini macam ada movement, betul? Ni macam ada movement atas bawah. Kita tak nak macam ni. Kita nak satu penghujung dan satu di tengah-tengah. Faham? Kita tak nak ada macam benda-benda macam ni. Ini bukan major. Ini semua minor. So, yang major ni berlaku di bahagian atas dan di bahagian bawah dan di bahagian tengah. Faham? Kalau main daily, yes makin daily. Siapa yang nak main intraday, main kat H4. Intraday main kat H4 ke bawah. Kalau daily kat atas semua tu swing. Macam mana nak tahu support resistance round memang takkan break minor. Tengok high time frame. Apa-apa semua refer time frame. Macam korang jenis yang suka main H1. Kan? Korang tengok H4. Jangan fokus kat H1 je. Korang marking H4 dulu. Marking H4, so kat H1 tu korang main. Faham tak? So korang tahu perjalanan besar. Korang tahu mana dia nak pergi. Okay, macam contoh, ini adalah highest point of resistance. Kita tandakan satu resistance. Macam contoh. Okay, so sini pun kita nampak ada satu apa. Tengok ni. Vision. Major. Okay, siapa lagi kita ada? Kat sini. Support become resistance. Dia pecah satu bahagian dekat sini. Kita ambil sampai bawah sebab dia punya apa? Base kat bawah sini Okay. Satu lagi kita buat dekat sini. Kalau sini pun korang boleh buat macam ni je. Kecilkan zone, jangan besar sangat. Okay. Dekat-dekat warna biru. So, body candle kena makan shadow sekali ke ataupun makan body sampai shadow? So macam ni, macam yang tengah-tengah ni korang nampak banyak. So korang buat je kotak agak-agak yang korang boleh nampak yang dia kat berada di tengah-tengah. Itu je yang korang kena tahu. Buat je cantik-cantik. Tak payah terlampau detail. Kita tak nak terlampau detail sangat. Tak payah pun. Okay. So ini adalah major. Kalau korang nampak, saya ada di satu penghujung dan penghujung perjalanan. Betul tak? Kita ada penghujung dengan penghujung. Nampak? Penghujung satu. Kita ada penghujung dah. So sekarang ni, kita ambil minor pula. Minor ni kat tengah-tengah ni. Yang di bahagian tengah-tengah ni, apa yang ada ni semua minor. Penghujung tu antara support dengan resistance lah. Mana harga tertinggi, mana harga terendah. Faham? Penghujung perjalanan adalah support dan resistance. Mana paling bawah, mana paling atas. Itu je. Okay. So, minor ni pula, kita start dari sini. Nampak? Resistance become support. Tarik satu. Kita buat color hijau. Okay. So, apa lagi kita ada? Kita ada sini nampak? Support become resistant. Ambil je cantik. Okay. Dan kita ada lagi. Dekat tengah-tengah ni pula. Nampak? Mata korang ni kena tajam. Backtest banyak je. Memang kena tajamkan mata. Ni lah. Nampak? Dekat tengah-tengah tu ada apa? Dan sekarang backtestkan. Kalau hari kita tengok SMA current. Ni current lah.
Ni sini current. So sebelum nak tahu current, kita ambil yang belakang. Ambil yang kita back test tu. So kita tarik ke depan. So current akan bergerak di kawasan tersebut juga. Faham? Sini pun ada satu minor kalau korang perasan. Nampak? Sini ada satu minor. Support dekat resistance. Ni, sini ada minor satu juga. Nampak? Major resistance tak semestinya 3 highway. Boleh lebih atau kurang. Major, yes betul. Boleh. Selagi dia tempat tu adalah tempat sel besar, itu adalah tempat sel. Okay? So macam ni saja korang makin. Faham? Simple kan? So next week macam saya target, dia sekarang dia dekat kawasan major, betul? Either dia nak pergi terus atas, sini, ataupun sini. Kejap saya buat color sikit bagi korang nampak. Okay, sini ataupun sini. Baru drop. Kita drop agak-agak sampai sini ke. Dia boleh jadi dua possible. Dia akan terus naik macam ni, ataupun dia boleh sini dulu. Terus naik antara sini ataupun sini. Macam tu je kita buat setup. Kalau contoh kita buy di support major, kalau nak hold sampai mana? Sampai resistant. Tok main gold, tok banyak sikit tok. Wah, nak kaya cepat ke? Tunggu price action ke tok? Price action. Gold laju. Yes, gold laju. Cepat kaya, cepat MC. Cepat jutawan, cepat miskin. Mana satu korang nak? So sebelum nak power gold ni, korang faham lah currency lain. Gelap pula kan. Tok tanya SNI SD sama? Lain. SNI dengan SD lain. Cepat bagi kita padu. Okay, faham So saya nak pergi ke next currency. Dah bersedia ke belum? Betul lah. Tapi boring lah. Kita main forex nak cepat kaya bro. Mana boleh pelan-pelan. Kita tak boleh boring. Kita main forex ni kena pandai cepat supaya kita boleh main lagi laju. Nak cepat kaya. Mission kita dalam forex nak kaya. Kena ingat tu. Kita nak kaya. Itu je kita nak. Kita nak kaya. Okay? Mission kita nak kaya. Betul tak? Berapa korang main forex kau tak nak kaya kan? Alright. So, kita akan next currency. Okay? Miner tu confused lah. Tu macam, okay tak apa. Nanti miner ni, kita akan tunjuk yang sekali lagi. Mungkin korang akan faham. Korang akan nampak lagi details lah. So, kita tunjuk. Kita pergi pair yang betul yang korang suka jugalah. Kan? Asyik pair pelahannya, bosan juga. Okay. So, kita ambil satu gambaran macam tadi saya cakap. Kita ambil satu gambaran. Alright. Itu punca aku Raja MC tu. Biasa tu dia trade kalau siapa kontrol mouse saya ni? Ada orang kontrol ke? Sekejap. Okay. So, Wukong 46. Padu. Siapa main Wukong ni? Lain macam Wukong. Okay. So, kita akan pergi kepada next currency kita. Okay. So, sekejap. Ada orang gerakkan mouse lah. Sekejap. Okay. Jangan kacau mouse saya. Jangan kacau. Okay. So, kita akan tunjuk sekali lagi macam mana nak identify. Kita tunjuk macam mana. So, apa yang kita boleh nampak kat sini adalah di mana tepat point sell. Kita tengok macam tu benda. Okay. Kita dekat bawah. Ini berada di atas. Contoh, kita ambil satu zone. Okay, kita buat satu kawasan. Ini adalah sebagai support. Paling bawah kan? Support. Color kan warna biru. Straight panjang. Okay, mana lagi kan nak jumpa major ni? Tengok kat tengah-tengah ni ada apa. Tak ni, ni antara pecahan besar Support become resistance, resistance become support, betul?
Tarik satu lagi. Korang tengok pecahan besar. Jangan tengok yang ada sideways ni. Ni semua tak payah. Mana lagi korang jumpa? Ni apa ni? Support, become, resistance. Tarik satu. Senang je meja ni. Okay, contohlah kita ambil sampai sini je. Kita tak nak besar-besar. Kita buat sampai sini. Okay, and then apa lagi kita boleh jumpa kat sini? Meja senar. Tengok ni. Support, become, resistance. Tarik lagi satu kat sini. Faham? Okay, nampak? Kita dah ada satu point. Nampak tak apa yang saya buat ni? Sini adalah satu point apa? Resistance, betul? Ni macam mana korang nak marking korang punya meja. So sekarang ni kita akan tunjuk minor pula macam mana. Okay. Kita tandakan pula warna hijau. So okay tak okey. Nampak meja ni? Korang faham tak? Faham tak meja ni dulu? Lain-lain faham tak? Nampak tak? Tengok kat tengah-tengah ni, mata korang tengok je. Dia macam ada satu dejection besar. Tengok ni. Cantik kan? Faham kan? Korang pakai benda ni. Serius korang berjaya. Pakai benda ni je. Minor tu between meja. Minor tu kat tengah-tengah. Bahagian sideways tu. Yeah. So sekarang ni saya tunjuk minor pula. Tengok ni. Ni minor. Betul? Tarik. Nampak tak kat sana ada apa? Rejection. Mana lagi kita ada? Kita cari lagi minor-minor yang cantik, yang ada straight. Macam ni tak cantik lah. Ini tak perlu pun. Kalau nak boleh je. Tapi bagi saya, kalau korang tahu je macam ni. Okay dah. Tarik dia panjang, tak apa. Supaya at least korang tahu mana point-point penting dia tu. Okay, mana lagi ada? Okay, contoh kat sini pula. Nampak? Resistor bukan support. Sini macam ada satu straight highway. Nampak? Straight highway ni. Macam ni je. Korang marking je. Okay, lagi apa ada? Sini. Nampak? Bawah ni. Nampak? Faham tak? Sini pun ada. Nampak? Satu lagi ni kat sini. Korang kena buka mata korang. So slow je korang belajar. Mesti faham. The rejection maksudnya if ada sell, yes betul. Tu kalau pakai phone susah kan kalau nak tanda. Kalau main forex ni saya suggest pakai laptop or iPad. Komputer or iPad. Laptop tak best juga. Laptop tak best. Bagi saya kena ada komputer juga lah best. Komputer ataupun iPad. Tu kalau body tak lawan sebelah tapi shadow makan sebelah tu, kira tak? Tu macam mana kalau kita MC? Depo lagi. Kalau MC tu buka YouTube, search lagu. Depo lagi. Confirm ada. Dengar tu dulu. MC lagi. Kejap lagi nanti habis kelas kan kita buka lagu tu, okay? Habis kelas kita buka lagu tu. So, faham tak? Dia structure dia senang je. Korang tahu satu atas, satu bawah. So, janganlah MC. Jangan MC. Serius jangan MC. Account tu jaga. Korang main account kecil, korang tak rasa. Cuba korang main account besar. One day kalau korang dah power, mesti korang main account besar. Takkan sampai bila-bila nak depo 100 je, betul tak? So dah power nanti, korang boleh depo besar. Uish, mesti kena cokoroy dulu Boleh, kena lu. Kena lu. Limit MC berapa tu? Tak ada limit, tak pernah ada limit. MC setiap hari pun orang pernah. Tok, signal gold tok. Tadi dah bagi dah. Okay, so sekarang GJ pula. GJ apa yang saya boleh nampak kat sini? Kita tengok sikit. Okay, GJ pula apa dia nak buat? Possibility dia nak turun bawah sampai sini. Okay, dia nak turun bawah sini. Ataupun sini. Okay. Ataupun dia naik sampai sini.
baru dia nak drop. Faham? Macam ni je. Simple. Faham? Okay, korang kena tahu macam nak control market ni. So setiap minggu korang buat macam ni. Simple je. Pension ya betul. Santai je jaga MM. Okay? Tu naik dia akan naik ke minor. Sebab apa? Kalau korang perasan kan, dekat sini zone kuat tau. Ni kenapa zone kuat saya cakap? Sebab apa? Ini adalah resistance become support. Support ni become resistance. So korang tahu ni memang ada possibility memang akan jatuh kuat. Faham tak? Zone yang telah dipecahkan, dia 3 kali. 3 kali. Jangan korang tahu zone tu akan kuat lah. Okay? Korang tahu zone tu akan kuat. Ya, memang saya rekod, jangan risau. Dah KNT boleh entry sendiri. Kan CTP. Nak buat HNS tu, insyaAllah memang nampak HNS pun. Ya, betul. Okay. So, ada apa-apa soalan nak tanya tak sebelum saya habiskan kelas ini? Ada apa nak tanya, boleh tanya. Tok boleh repeat apa yang masuk resistance 3 kali. Macam ni. Dia kalau zone, dia macam ni kan. Resistor ni kalau dia break, okay, resistor ni patutnya tempat sell, betul? Dia datang sini kena sell. Tapi dia telah dipecahkan balik. So resistance become support, support become resistance. So ni zone kuat. Dia kita kira kuat. Okay? So nak tanya apa? Tok macam nak kena saya tak confuse tapi Tok nak tahu yang minor. Minor ni korang nampak di bahagian tengah-tengah je. Signal layer shock tu, signal layer shock. Signal layer ni bila sampai zone-zone besar lah. Zone-zone besar macam ni major kan, itu sedap lah. Rasa Tok buka lagu MC, let lu, tak habis lagi. Cara set TP and SL. TP ni kalau korang jumpa kat meja, korang boleh target TP korang sampai minor, faham? TP korang boleh target dalam diri korang macam minor. So macam mana nak kenal pasti minor tu valid? Itu minta maaf, saya tak boleh ajar. Ni sebab ni kelas SNR. So kita kena sana saja. Point entry dalam tu, dalam ni kita boleh. Okay? Alright? Tok guna indikator tak Tok? Saya tak guna indikator langsung. Full naked chart. Okay? Break even macam mana? Break even ni macam contoh kan? Macam contoh lah ini tempat sell. Okay, so macam mana saya nak ajar sikit macam nak set break even lah. Contoh kan, harga dah masuk sini. Korang sell. Okay, so korang dah jalan lebih kurang dalam 30 pip. Lebih kurang macam ni yang 30 pip kan. Contohlah current price korang kat sini. Contoh current price korang dekat sini dah. So korang boleh ambil korang punya stop loss, set dekat korang punya entry point. Faham? Macam tu je. Tok instant ke PO, saya suka instant, saya tak suka PO. Instant boleh full margin. Dia entry nak kaya cepat, so hentak. Tolong ajar macam nak hold asyik. Kalau korang nak hold, korang target zone-zone yang kuat. Zone-zone kuat ni macam ni lah, macam saya cakap ni. Ni zone-zone kuat. Macam contoh, resistance become support, support become resistance. Ini kuat, ni zone kuat. So possibility korang nak entry besar pun boleh kat sini. Faham tak? Tok, kalau nak full margin cakap Tok, boleh. Nanti saya pun cakap layer apa. Saya cara bagi layer banyak apa. Layer tu hentak lagi.
Dapat sini hentak terus hentak boleh? Boleh, hentak terus. Okay. So ada apa-apa lagi nak tanya ke? Kalau tidak saya nak buka lagu YouTube ni. Siapa nak dengar lagu? Come on, kita dengar sikit lagu. Okay. Sambil tanya sikit. Ini lagu untuk para trader. Bangun kerja. Apps apa untuk marking ni? Trading View. Kita pakai Trading View. Ayo So kalau nak cakap apa sila cakap ya. Ayo trading. Saya dekat sini akan dengar juga. Trading. Depo lagi. MC lagi. Biar I love you full. MC lagi. Depo lagi. MC lagi. Depo lagi. Depo. MC lagi. Yeah. Sampai sini saja malam MC ni. lagi. Thank you sudi join kelas kita malam ni. So nanti sekarang saya akan hantar video dalam kelas. Alright. Assalamualaikum. Terima kasih.